Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam ABC, anak baik lagi cerdik. Salam karamah insaniah. Salam JPN terunggul terbilang. Salam sederak PPD sahabat berenam terbilang. Salam SKEPP United Towards Excellence. Baik, di sini saya akan cuba menyampaikan dapatan yang saya perolehi semasa menghadiri kursus MOBIM. MOBIM yang bermaksud Model Bimbingan Sains tahun 1 pada 27 dan 28 September yang lalu di PPD Sabak Bernam. Baik, apa itu sains ya? Sains dalam Kamus Oxford 1983 mentakrifkan sains sebagai cabang ilmu pengetahuan yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang bersistem terhadap fenomena alam. Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Definisi kurikulum kebangsaan ialah ini suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran norma, nilai unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Ini bagaimana kurikulum kebangsaan dibangunkan. Ya, cikgu boleh bacalah nota ni sendiri ya sebab panjang sangat ni. Okey, seterusnya perkembangan kurikulum kebangsaan ya berkembang daripada tahun 1983 KBSR, kemudian 86, 89 KBSM, tahun 93 masih lagi KBSR, tahun 2003 semakkan KBSR, 2010 dah bertukar kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK, 2011 bermula KSSR, pada 2017 KSSM dan sehinggalah ke hari ini. Ini dia ringkasannya tadi ya, pelaksanaan KBSR 93, semakkan KBSR 2003, pelaksanaan PPSMI 2003, pelaksanaan KCSR 2011, pelaksanaan KSSR semakkan 2017. Ya, kurikulum yang akan datang kita tak tahulah. Baik, ini dia tema-tema dalam sains mengikut KBSR, PPSMI, KCSR dan KSSR semakkan. Ya, ada penambahan di sana sinilah ya, cikgu boleh rujuk balik ni di PowerPoint ni. Ini dulu punya sukatan pelajaran sekolah rendah yang masa tu dipanggil Alam dan Manusia sebelum ada sains. Bermula 1984. Kemudian inilah dia. Kemudian pada tahun 2000 kurikulum bersepadu sekolah rendah KSSR. Ini dia punya perisian dalam KSSR. Seterusnya kurikulum sains sekolah rendah. Ya, matlamatnya menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Okey, ini objektifnya ya, cikgu boleh baca nanti nombor 1 hingga nombor 6. Okey, kerangka konsep kurikulum sains. Ini dia ya, berdasarkan sains, fikrah sains ya, sains melalui inquiry, pengetahuan, kemahiran dan nilai. Ya, ni dia ada. Dan seterusnya ni dia kemahiran saintifik ni dia. Apa dia kemahiran proses sains, yang ni pula kemahiran manipulatif, yang ni kemahiran berfikir kritis, secara menakul, strategi berfikir dan berfikir secara kreatif ya. Dia disenaraikan ni. Dan seterusnya ialah sikap saintifik dan nilai murni. Sini berfikiran kritikal dan analitis dan
seterusnya. Kemudian sebelah sini pula ialah nilai-nilai murni, minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling dan seterusnya lah, ya. Okey, contoh-contoh penilaiannya, inilah antaranya. Penilaian 1, ini ada tentang bayang-bayang, ya, contoh penilaian kita boleh buat. Ini satu lagi. Ini pengelasan kumpulan P dan kumpulan Q, KPS pengelasan. Ini juga contoh penilaian yang kita boleh buat pemerhatian. Ini juga ialah tentang pemerhatian juga tentang bentuk-bentuk bekas. Ini contoh penilaian yang kita boleh buat lah. Ini analisis menggunakan nombor dan membuat seperti menguji bahan makanan, ya, menggunakan kapitalisme. Baik, mengapa kita perlukan inquiry, ya, dalam proses pengajaran pembelajaran? Antaranya ialah murid belajar konsep sains berdasarkan penemuan yang mereka perolehi. Inquiry berlaku apabila terdapat kaitan antara konsep sains dengan soalan yang murid kemukakan dan mereka mencari jawapan melalui penyiasatan. Baik, mengapa hand-ons? Ya, murid teruja apabila diberikan masalah luar dari kebiasaan, ketidakpastian, persoalan atau dilema. Ya, belajar secara hands-on menghasilkan kepahaman yang mendalam untuk membolehkan mereka mengaplikasikannya situasi yang baru. Itu yang berkenaan dengan hands-on. Kemudian pembelajaran menyeronokkan, ya. Sains boleh menjadi satu pelajaran yang menyeronokkan. Antaranya kita boleh masukkan elemen-elemen nyanyian, lakonan, belajar melalui bermain dan hands-on. Bagaimana murid tahap 1 belajar? Ini untuk murid tahap 1, tahun 1, 2 dan 3. Berdasarkan pengalaman di sekeliling, permainan interaktif, learning by doing, kehendak sendiri. Okay, bagaimanakah mengajar murid tahap 1? Tahun 1, 2 dan 3, ya. Mengikut pandangan ahli teori pendidikan adalah berdasarkan bagaimana murid belajar, menyediakan persekitaran yang merangsang dengan bahan dan aktiviti yang mencabar, menyediakan bahan pembelajaran yang bermakna dalam konteks untuk pemahaman dan perkembangan sesuatu konsep, tetapi juga untuk memotivasikan murid untuk mengetahui lebih lanjut. Okey, seterusnya kita merungkai serba sedikit tentang DSKP Sains tahun 1. Baik, murid dapat mempelajari tentang KPS ada 2 saja untuk murid tahun 1, ya, memerhati dan berkomunikasi. KMS, kemahiran manipulatif, antaranya menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains, mengendalikan spesimen, melakar spesimen, peralatan dan bahan sains, membersihkan peralatan sains, menyimpan peralatan dan bahan sains. Okey, peraturan bilik sains, peraturan-peraturan di bilik sains, akibat mematuhi peraturan bilik sains, akibat tidak mematuhi peraturan bilik sains. Benda hidup dan benda bukan hidup, ini topik satulah, tema 1. Ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup, urutan benda hidup mengikut saiz, keperluan asas benda hidup, manusia, tentang deria manusia, haiwan, bahagian tubuh haiwan dan kepentingannya, tumbuhan, bahagian tumbuhan, kemudian tajuk magnet, kegunaan magnet, bentuk magnet, tindakan magnet ke atas objek dan kekuatan magnet. Penyerapan. Tajuk penyerapan pula ialah tentang keupayaan bahan menyerap air, kepentingan penyerapan dalam kehidupan. Tajuk bumi, bentuk muka bumi, ya, jenis tanah, kandungan tanah. Asas binaan, bentuk asas, bongkah bentuk asas, kepentingan bentuk bongkah. Okey, itu tadi tajuk-tajuk
mata pelajaran sains tahun 1, ya. Kata kerja dan maksudnya, ya. Memerhati maksudnya menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Berkomunikasi bermaksud menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, rajah atau model untuk menerangkan tindakan objek atau peristiwa. Kemudian membanding dan membezakan, ya, mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Membuat urutan, ya, menyusun objek dan maklumat mengikut berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifat, ya. Kemudian menyatakan, maksud menyatakan itu memberitahu, memaklumkan, melaporkan sama ada secara lisan ataupun bertulis. Memerihalkan, menceritakan, menerangkan, menyatakan dengan jelas, menghuraikan, ya. Begitu juga dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Menakul, memberi penerangan munasabah untuk menyokong hujahan, tanggapan, rumusan atau keputusan yang telah dibuat. Mengenal pasti, mengecam atau mengingat semula sesuatu perkara. Mengelas, melalui pemerhatian, mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan atau perbezaan. Okey, seterusnya menjelas dengan contoh, ya. Maksudnya membuat penjelasan tentang sesuatu perkara dengan memberi contoh yang sesuai. Menghubung kait, membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. Menjelaskan melalui contoh, menggunakan contoh yang sesuai untuk menerangkan sesuatu perkara. Mengiklak, ya, membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara dan keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas beberapa maklumat daripada kumpulan. Seterusnya, membuat kesimpulan bermaksud membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. Mereka cipta, menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian. Mereka bentuk, menghasilkan secara mawujud dan membuat rakanan idea penghasilan sesuatu atau pengubahsuaian untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, pentaksiran bilik darjah untuk sains tahun 1. Okey, ini dia elemen kurikulum kebangsaan, ya. Kandungannya kurikulum, ya. Lepas tu apa objektif pembelajaran, apa pengalaman pembelajaran, bagaimana pengalaman pembelajaran, bagaimana cara menentukan hasrat pembelajaran itu tercapai, ya, melalui pedagogi, kandungan dan juga pentaksiran. Okey, kita teruskan. Apakah itu pentaksiran bilik darjah? Ya, yang pertama, pentaksiran PBD, pentaksiran bilik darjah ataupun PBD. Yang pertama, pentaksiran berlaku secara berterusan semasa proses PDPC, ya. Yang kedua, perkembangan kemajuan kebolehan penguasaan seseorang murid. Yang ketiga, proses pengumpulan dan menganalisis maklumat. Dan yang keempat, tindakan susulan, ya. Itu pentaksiran bilik darjah. Okey, PBD boleh dilakukan dengan cara ujian formatif dan sumatif. Ini ya pelaksanaan pentaksiran bilik darjah, ada bukunya. Okey, jenis-jenis pentaksiran. Yang pertama untuk pembelajaran ialah secara formatif, guru melaksanakan pentaksiran secara berterusan. Sebagai pembelajaran formatif, murid membuat refleksi dan menilai perkembangan pembelajaran sendiri.
tentang pembelajaran sumatif pada akhir sesuatu tempoh, tajuk atau pembelajaran. Ya, contohnya ujian bulanan, projek, ujian akhir sesi akademik. Ya, itu dia sumatif. Okey. Apakah kepentingan PBD kepada guru? Ya, apakah kepentingan PBD kepada guru? Yang pertama, mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Seterusnya, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran. Merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran. Mengetahui keberkesanan pengajarannya. Dan yang terakhir, mengambil tindakan susulan. Ya. Baik, seterusnya, apakah kepentingan PBD kepada murid? Yang pertama, mengesan perkembangan diri. Yang kedua, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran. Ya, meninggalkan tak nampak pula ni. Okey, okey, yang seterusnya, proses pelaksanaan PDP dan PBD. Okey, yang pertama, merancang PDP pentafsiran, kandungan objektif instrumen. Kemudian yang kedua, melaksanakan PDP dan pentafsiran strategi pengajaran kaedah pentafsiran. Mencatat status perkembangan murid, merekod dan menganalisis, tindakan susulan, melapor tahap penguasaan. Ya, PDP dan pentafsiran dilaksanakan seiring dan berterusan. Okey, tahap penguasaan. Ya, tahap penguasaan merupakan satu bentuk penyataan pencapaian yang menunjukkan perkembangan pembelajaran murid. Ya. Ini dia tahap penguasaannya, ada 10. Yang pertama, perkembangan pembelajaran murid. Yang kedua, pengetahuan, kemahiran dan nilai. Yang ketiga, psikomotor, konektif dan efektif. Yang keempat, selesai pelaksanaan PDP sesuatu tajuk. Yang kelima, 6 tahap penguasaan secara berhierarki. Yang kelima. Yang keenam, SPI merupakan indikator tahap penguasaan. Yang ketujuh, tahap penguasaan ditaksir secara generik sebagai gambaran holistik. Yang ke-8, tahap penguasaan minimum TP3. Yang ke-9, tindakan susulan mengembangkan potensi. Dan yang terakhir, mengupayakan murid ke tahap penguasaan tertinggi. Okey, ya, itu tahap penguasaan murid. Okey, pernyataan tahap penguasaan umum, ni yang tahap 1 ataupun TP1, penguasaan tahap 1. Murid tahu perkara asas. Tahap 2, murid menunjukkan kepahaman. Tahap 3, murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran atau tugasan pada suatu situasi. Okey, ini tahap penguasaan minimum, ya, TP3 dan seterusnya TP4. TP5 dan TP6 yang tertinggi. Baik, seterusnya tahap 3 ini, ya, tahap penguasaan minimum untuk sains. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran atau tugasan pada suatu situasi. Ya. Tahap minimum bagi semua mata pelajaran ditetapkan pada TP3. Ya, bukan sains sajalah maksudnya ni, TP3 untuk semua mata pelajaran. Okey, ini antara syarat-syarat penguasaan TP3, ya. Dan seterusnya, pertimbangan profesional, ya, asas memerlukan guru membuat keputusan, merupakan satu proses berterusan sepanjang PDP. Keperluan utama menentukan TP berdasarkan standard prestasi, menentukan TP keseluruhan untuk seseorang murid. Okey, yang ni pula pertimbangan profesional. Guru membuat pertimbangan profesional berdasarkan pengetahuan, input murid, tanggungjawab profesional dan pengalaman. Okey, perkara lain yang perlu diambil kira dalam melaksanakan pertimbangan profesional, antaranya ada 7 perkara, iaitu harsat kurikulum, tujuan pentafsiran, pelbagai kaedah pentafsiran, keperluan, kepercayaan, moderasi dan
interaksi. Okey, terdapat dua pelaporan PPD ya bagi tahap 2 dan menengah rendah, iaitu pelaporan bagi pertengahan sesi akademik, akhir akademik. Okey, seterusnya, bilakah PPD perlu dilaporkan ya? Antaranya ialah pertengahan sesi akademik, pentaksiran berterusan, formatif dan sumatif, kemudian akhir sesi akademik, pentaksiran berterusan dan ujian akhir sesi akademik. Okey, apakah peranan PGP pentadbir dalam pengurusan PBD? Antaranya ialah pastikan pelaksanaan PBD berterusan, berkesan dan berkualiti. Ya, proses pementoran, pemantauan, ya, beri kuasa autonomi kepada guru melaksanakan PBD sejajar di SKP. Ya, penyelarasan dan juga yang terakhir ialah pengesanan. Okey, apakah bahan sokongan yang disediakan oleh BPK, ya? Okey, bahan sokongan PBD antaranya ialah buku panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Okey, webbinder pentaksiran bilik darjah secara berkala, video dan infografik, ya. Itu salah satu beberapa bahan sokongan untuk PPD yang disediakan oleh BPK. Okey, komponen input, ya, antaranya ialah pengetahuan, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir, sains, sikap saintifik dan nilai murni. Okey, ini tadi ialah tahap penguasaan ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan tahap 4, tahap 5 dan tahap 6 yang sebelum ni ada dah slide dia. Okey. Okey, pernyataan umum tafsiran tahap penguasaan pengetahuan bagi mata pelajaran sains tadi ya. Yang tahap 3 ini ialah yang paling minimum Okey, seterusnya tahap 1 yang yang kita boleh ringkaskan. Tahap 1 minat, tahap 2 minat dan bersifat ingin tahu, tahap 3 minat bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data. Tahap 4, minat bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data, berani mencuba dan bersistematik. Tahap 5, gabungan tahap 1 hingga 4 dan tambahannya rajin dan tabah dalam menjalani tugasan. Tahap 6 juga ialah gabungan 1, 2, 3, 4, 5 dan tambahannya bertanggungjawab ke atas diri, rakan alam sekitar dan berharapan tinggi. Okey, seterusnya tafsiran tahap penguasaan bagi sikap saintifik dan nilai murni, sama juga seperti yang tadi. Kita teruskan. Okey, yang terakhir sekali ialah slot meneroka MOBIM Sains tahun 1. Seperti yang saya sebutkan awal-awal tadi, MOBIM maksudnya modul bimbingan Sains tahun 1. Okey, pengenalan. MOBIM menekankan pembelajaran bermakna melalui pendekatan inquiry dengan pelbagai strategi dan aktiviti PDP yang menyeronokkan secara kontekstual, kolaboratif dan penyelesaian masalah secara ansur maju. Ya, itu tentang maksud MOBIM tersebut ya. Dan ini penulisan modul ya. Ada diberikan buku modul MOBIM ni ya, ada pada saya. Inilah contoh RPH yang ditulis ya. Nanti kita akan sebarluaskan ya modul MOBIM Sains tahun 1 insya-Allah. Okey. Ini dia buku modul bimbingan MOBIM Sains tahun 1. Ya, MOBIM membantu guru melaksanakan kurikulum dengan lebih berkesan. Okey. Okey, objektif MOBIM ini yang pertama untuk membantu guru untuk melaksanakan kurikulum dengan peruntukan waktu sedia ada. Ya, macam sains 3 waktu seminggu. Ya, untuk tahap 1, tahap 2 4 waktu kalau tak silap saya ya.
Okey, yang kedua, menggunakan pendekatan inquiry melalui pengintegrasian kemahiran saintifik dengan ilmu yang dipelajari. Dan yang ketiga, merancang PDP dengan lebih berstruktur melalui integrasi beberapa SP yang sesuai. Okey, ini ada diberikan contoh-contoh merancang PDP di dalam buku Mobim Sains tahun 1. Okey, kandungan Mobim ya, yang memberi penekanan kepada pendekatan dan strategi menggunakan yang pertama pendekatan inquiry, kedua pengintegrasian standard pembelajaran atau SP, yang ketiga pembelajaran kontekstual dan kolaboratif, dan yang terakhir penyelesaian masalah. Ya, itu antara kandungan Mobim. Baik, kandungan Mobim lagi. Ini disusun berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP. Disediakan cadangan aktiviti, nota dan lembaran kerja. Disertakan halaman buku teks dan buku aktiviti. Dan cadangan peruntukan masa bagi setiap PDP. Okey, ini antara kandungan yang ada di dalam Mobim. Ya, buku Mobim tadi. Okey, cadangan aktiviti, kemudian disertakan buku teks, halaman buku teks dan buku aktiviti. Ya. Okey, baik. Ya, antara cadangan ya untuk PDPC Sains tahun 1, kita boleh selitkan didik hibur, contohnya hands-on, bahan maujud, permainan dan nyanyian. Ansur maju, pengenalan konsep sains secara kontekstual, mudah kepada sukar. Perkara yang mudah kepada yang sukar. Dan seterusnya pembelajaran mastery, ya, pengetahuan asas yang kukuh, ya, seterusnya strategi berbeza bagi tindakan susulan. Dan yang terakhir penggabung jalinan kemahiran saintifik, ya, menggabung jalin kemahiran saintifik mengikut kesesuaian, ya, boleh gabungkan beberapa KPS dalam satu aktiviti PDPC, ya, penggabung jalinan. Okey, itu sahaja daripada saya untuk Mobim Sains tahun 1. Sekian, terima kasih.